Betul. Saya tidaklah banyak hendak memberi berbahas mengenai perkara ini, tapi bagaimanapun saya rasa saya mengalu-alukan juga rang undang-undang perlindungan data pribadi ini. Saya ingin mengatakan bahawa di sini melihat kepada prinsip-prinsipnya, maka nampak begitu jelas prinsipnya mengenai bagaimana penzahirannya, keselamatannya dan sebagainya. Namun di bawah prinsip penyimpanan itu, data pribadi yang diproses itu tidak disebut lama mana boleh disimpan. Dan saya juga tidak jelas di sini, misalnya data-data yang diisi, data pribadi yang diisi, misalnya dalam borang-borang permohonan tertentu, malah sekarang ni misalnya borang-borang pertandingan seperti Petronas dan sebagainya, semua itu adalah data pribadi. Seperti juga YB daripada Batang Sadung tadi, saya juga telah menerima banyak panggilan-panggilan telefon, dan saya tidak tahu sama ada panggilan-panggilan telefon yang tidak diundang ini daripada pihak-pihak yang tidak diundang ini. Oleh kerana mereka kita tidak memberi kebenaran mereka untuk mengakses data kita daripada mana, kita tidak tahu sama ada mereka-mereka ini boleh diambil tindakan. Sekiranya pengguna-pengguna data pribadi ini yang mereka mungkin belinya daripada pihak-pihak tertentu tidak diambil tindakan, kita tidak ada ruang untuk membuat laporan. Misalnya kita mendapat panggilan daripada syarikat-syarikat tertentu yang telah menawarkan kita perkara-perkara tertentu. Persoalannya di mana mereka mendapat data ini? Ya, sekiranya kita tidak memberi kebenaran, di mana mereka mendapat sumber ini? Adakah boleh rang undang-undang ini mengambil tindakan ke atas pihak-pihak tersebut? Kerana kita tidak pernah memberi kebenaran kepada pihak-pihak tertentu untuk menjual ataupun memberikan maklumat kita kepada orang lain untuk tujuan-tujuan lain. Saya juga ingin bertanya, sama ada setelah rang undang-undang ini diluluskan di Parlimen ini, apakah tindakan yang boleh dibuat terhadap sitos misalnya? Mereka mengaku yang mereka sebenarnya tidak senarai hitamkan sesiapa, tetapi mereka memberi lead information ataupun maklumat dahulu kepada pihak-pihak peminjam untuk membuat kesimpulan, untuk membuat keputusan sendiri sama ada seseorang itu seorang yang good paymaster ataupun boleh diberi pinjaman dan sebagainya. Ya. Penjelasan Yang Berhormat Kota Raja, saya gembira kerana Yang Berhormat menimbulkan soal sitos, dan kita dengar Kinabatangan juga marah kepada sitos kerana telah menyalahgunakan data-data pribadi dan mengaitkan tuan punya sitos ni dengan seorang warga Taiwan. Jadi Yang Berhormat Kota Raja, kalau sitos itu kita sudah begitu bimbang, kalau hubungan sitos dengan Taiwan sebagai warga negara pun kita begitu marah, bagaimana kalau sebuah syarikat seperti APCO yang mana ada kaitan dengan Zionis, yang mana ianya bukan sahaja maklumat pribadi yang diperniagakan, tetapi maklumat strategik negara dijadikan bahan yang kita lepaskan secara mudah kepada syarikat asing, ada hubungan jelas dengan Zionis Israel bernama APCO. Terima kasih Yang Berhormat Tumpat. Saya kira apapun jenis maklumat, kalau maklumat pribadi pun kita sudah merasa tidak selamat dan tidak secure, apatah lagi maklumat yang mengenai maklumat strategik mengenai negara kita kepada mana-mana syarikat yang berada di luar negara dan bertindak sebagai penasihat kepada kerajaan kita. Saya kira saya sebagai rakyat Malaysia tentulah kurang yakin dengan syarikat tersebut. Balik kepada sitos, saya juga ingin menyebut di sini bahawa sitos juga sebenarnya menerima maklumat-maklumat daripada pihak-pihak tertentu. Contohnya saya nak beri, ini adalah satu contoh betul Menteri, ialah apabila badan-badan pengurusan flat ataupun harta berstrata, apartmen-apartmen telah memberi nama-nama
penghuni-penghuni, pemilik-pemilik unit rumah itu yang tidak membayar yuran maintenance mereka, ya, tidak membayar sinking fund mereka kepada pihak pengurusan, nama mereka telah diberi kepada pihak SITOS, ya, dan akhirnya mereka-mereka ini yang daripada golongan berpendapatan sederhana tidak boleh membuat apa-apa pinjaman, hatta membuat pinjaman kereta sekalipun. Dan saya boleh beri maklumat ini kepada Menteri kerana ia berlaku di dalam kawasan saya sendiri. Ya, jadi beratus-ratus orang pemilik rumah yang oleh kerana sebab tertentu mereka tidak dapat melangsaikan yuran maintenance, telah disenarai hitamkan, masukkan dalam SITOS. Akibatnya mereka tidak dapat pinjaman-pinjaman lain. Walaupun setelah mereka menyelesaikannya secara sekaligus, nama mereka masih ada di situ. Ini adalah pemangsaan yang bagi saya pada tahap yang paling tidak berperi kemanusiaan, kerana kita tidak boleh mengaitkan satu kegagalan membayar hutang pada satu pihak yang lain kepada pihak yang berniaga pihak yang lain pula, kerana ini menyebabkan maknanya lepas itu mangsa-mangsa ini langsung tidak boleh bergerak, dan oleh kerana mereka tidak boleh meminjam di tempat-tempat yang berlesen yang sah, maka mereka akan beralih kepada alung sekiranya mereka bertemu dengan kesusahan keuangan. Seperkara lagi yang saya juga risau seperti YB Batang Sadong adalah pelaksanaannya. Ya, sejauh manakah, ya, kerana di sini disebut bahawa sekiranya data peribadi seseorang itu hendak digunakan, maka perlu diambil kebenarannya sebelum digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Jadi sejauh manakah, sebab kita tidak tahu siapa yang ada data kita ni, peribadi kita ini. Jadi bagaimanakah pelaksanaannya, saya takut juga ianya menjadi seperti undang-undang yang lain, rang undang-undang yang lain, akta-akta yang lain, atas kertas dia cantik, nampak seperti melindungi kita, tetapi akhirnya tetap tidak boleh dilaksanakan. Apa guna kita mengadakan satu undang-undang tetapi tidak boleh dilaksanakan? Bukan ini satu-satunya, banyak lagi undang-undang. Semenjak 2 tahun dalam parlimen ini saya nampak terlalu banyak tidak ada keselarasan daripada satu jabatan ke satu jabatan yang lain. Jadi itu saja yang Tuan Yang Dipertua. Terima kasih. Yang Amat Ketua Bulet. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Sebelum saya masuk ke dalam ucapan saya ingin memberi komen sedikit tentang kegairahan pihak pembangkang untuk mengaitkan apa saja yang kita bincangkan hari ini dan hari-hari sebelum ini terhadap APCO. Ini saya rasa cukuplah. Saya faham Hulu Selangor, ya, pilihan raya kecil akan berlaku, dan apabila ucapan-ucapan pihak pembangkang ada di sini nanti dicetak dalam CD dan dia akan diedarkan di Hulu Selangor, saya pun faham. Tapi takkanlah yang berhormat, terutamanya yang berhormat kawan-kawan di sebelah sana, takkanlah kerajaan ini bodoh sangat untuk memberi data-data strategik kerajaan, pertahanan. Come on, ini adalah satu tuduhan yang terlalu low lah. Don't stoop too low, ya. Jadi kalau setiap kali dikatakan kerajaan mau memberitahu kepada pihak APCO, satu firma komunikasi tentang ketumbukan tentera kita, kekuatan tentera kita, ini below the belt lah, ya. Tuan Yang Dipertua, saya cuma ada beberapa perkara yang ingin saya penjelasan. Sila. Untuk memberi dan menanya soalan ringkas pada Yang Berhormat Ketua Bulet. Baru-baru ini Yang Berhormat Menteri Pertahanan mendedahkan bahawa ada gawai kementerian dan cara pendedahannya, seorang pegawai tentera telah menjual rahsia ketenteraan negara kepada seorang duta ataupun wakil diplomat negara asing. Itu pengumuman daripada Yang Berhormat Menteri Pertahanan, dan selepas mesyuarat kabinet, Yang Berhormat Menteri tidak menafikan berita tersebut, kecualilah mengatakan bahawa kabinet mempunyai keputusan yang lain sedikit daripada cadangan awal Yang Berhormat Menteri Pertahanan tersebut. Jadi penjualan, pendedahan, pengedaran, pembocoran rahsia negara ini, rahsia ketenteraan ini berlaku sama ada secara terbuka
ataupun secara yang tidak sebegitu oleh negara kita. Jadi saya fikir tidak ada apa yang boleh kita anggap sebagai below the belt ataupun stooping too low dengan izin, berlandaskan kepada apa yang kita lihat berlaku dalam negara kita. Apa pandangannya berhormat? Terima kasih.